Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam kuliah ini kita akan lihat proses perniagaan yang keempat, iaitu proses sumber manusia ataupun juga dipanggil sebagai proses penggajian. Jadi kalau anda recall semula, ingatkan semula bahawa sesuatu perniagaan biasanya mempunyai 5 proses utama, iaitu kita dah bincangkan sebelum ini, iaitu kitaran hasil, kitaran belanja, kemudian minggu lepas kita lihat kitaran pengeluaran, khususnya untuk perniagaan jenis perkilangan, dan yang keempat ialah kitaran sumber manusia atau kitaran penggajian, dan inilah yang kita akan lihat minggu ini. Jadi semua perniagaan, semua organisasi akan terlibat dengan kitaran penggajian, ya. Jadi dalam kitaran sumber manusia ada beberapa proses yang penting. Pertamanya ialah recruiting and hiring new employees, iaitu mengambil pekerja-pekerja baru. Kedua ialah latihan, training. Ketiga ialah pemberian tanggungjawab ataupun pemberian tugas, job assignment. Keempat ialah compensation iaitu ganjaran. Kelima ialah performance evaluation ataupun penilaian prestasi. Dan terakhir sekali ialah penamatan pekerja, sama ada penempatan dalam bentuk voluntary, secara sukarela ataupun secara paksaan lah. Okay, jadi ini ialah cycle yang biasa dilalui di dalam kitaran pengajian. Kita mulakan dengan kita mengambil pekerja. Selepas itu pekerja itu akan dilatih. Setelah pekerja itu mendapat latihan, maka pekerja tersebut akan diberikan tanggungjawab atau tugas. Dan apabila mereka melaksanakan tugas mereka, kita mengikut cycle-nya, mengikut kitarannya, kita akan beri pampasan ataupun ganjarannya, ataupun dalam istilah mudahnya gaji. Dan kita juga akan menilai prestasi pekerja tersebut, biasanya untuk tujuan kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan sebagainya. Dan akhir sekali, di akhir tempoh perkhidmatan pekerja tersebut, maka pekerja tersebut akan diberhentikan, sama ada diberhentikan kerana sudah sampai umurnya, ataupun ditamatkan pekerja tersebut yang secara pilihan, ataupun pekerja tersebut diberhentikan kerana masalah-masalah tertentu, tidak mencapai prestasi ataupun ada masalah disiplin. Antara keputusan-keputusan utama yang perlu dibuat di dalam kitaran penggajian ialah pertamanya, berapa banyak pekerja yang diperlukan untuk memenuhi pelan-pelan strategik. Oleh kerana organisasi mempunyai pelan strategi apa yang mereka ingin capai dari segi objektifnya, bagaimana hendak mereka mencapai objektif. Jadi untuk melaksanakan aktiviti dalam pencapaian objektif, mereka memerlukan kaki tangan. Jadi berapakah kaki tangan yang diperlukan? Jadi itu antara keputusan yang perlu dibuat. Dan seterusnya, di kalangan kaki tangan yang diperlukan itu, apakah kemahiran-kemahiran yang secara khusus ni diperlukan daripada mereka. Okey, kerana kita nak tahu apa yang perlu dilatih, kan, ataupun siapa yang kita ingin untuk ambil bekerja, maka bergantung kepada kemahiran yang diperlukan. Kita nak tengok juga apakah kemahiran yang kekurangan, ataupun apakah kemahiran yang oversupply, terlebih. Maknanya kita dah ramai pekerja yang mempunyai kemahiran tertentu, dan apakah kemahiran yang kekurangan, kerana kita akan buat polisi pengambilan pekerja bergantung kepada kekurangan ataupun kelebihan, terlebihnya pekerja lah yang mempunyai kemahiran tersebut. Kemudian bila kita laksanakan latihan, adakah latihan yang kita laksanakan itu efektif, berkesan,
dalam meningkatkan kemahiran pekerja. Kemudian kita ingin lihat sama ada prestasi pekerja meningkat atau menurun, dan ada tak masalah-masalah dengan pekerjaan dari segi turnover, iaitu pekerja yang banyak kali keluar dan masuk, pekerja masuk dan berhenti, kemudian perlu ambil bagi kerja lain, kemudian berhenti lagi. Kemudian dari segi tardiness, iaitu dari segi pelaksanaan tugas mereka, dari segi disiplin mereka, dari segi kehadiran mereka. Ini perkara-perkara yang kita nak lihat ada masalah tak. Okay, kerana ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat di dalam kitaran sumber manusia. Namun begitu, sebab kita datang daripada perspektif perakaunan, maka kita tidaklah akan lihat secara detail tentang kesemua keputusan-keputusan ini, kerana dalam bidang sumber manusia, mereka akan lihat tentang perkara-perkara lain ni, dari segi training, dari segi job performance, itu dilihat oleh bidang di dalam bidang sumber manusia. Tetapi dalam bidang perakaunan yang penting ialah berkenaan dengan penggajian, kerana itu melibatkan kewangan, implikasi kewangan. Jadi di dalam seperti mana dalam kitaran-kitaran lain, maka dalam kitaran penggajian juga ada isu-isu ataupun ancaman-ancaman tertentu, ancaman umum yang mungkin dihadapi oleh organisasi ke atas sistem ataupun proses perniagaan tersebut. Jadi ancaman-ancaman ini perlu diatasi lah. Jadi kalau kita lihat 3 ancaman utama di atas ni sama sahaja macam kitaran-kitaran yang kita dah lihat sebelum ni. Pertama ialah ketidaktepatan ataupun ketidaksahan data. Dan cara untuk kita mengatasi pun cara yang sama kalau seperti mana yang kita lihat dalam kitaran-kitaran sebelumnya, iaitu untuk kita mengatasi masalah data yang tidak tepat atau data yang tidak sah, maka kita perlu laksanakan kawalan. Antaranya ialah kawalan integriti pemprosesan data, iaitu kawalan-kawalan yang memastikan apabila data diproses, maka data diproses dengan betul, dengan tepat. Kemudian kita laksanakan restrict access to master data. Kita melaksanakan kita hadkan capaian ke atas data induk, supaya tidak diubah sewenang-wenangnya oleh sesiapa sahaja. Dan kita akan lihat juga review changes to master data untuk kita memastikan bahawa sebarang perubahan sebarang perubahan adalah perubahan yang betul, yang tepat. Ancaman yang kedua ialah pendedahan maklumat sensitif, secara tidak dibenarkan. Jadi mungkin dalam konteks payroll, pendedahan maklumat sensitif ni ialah mungkin pendedahan maklumat pekerja-pekerja kita lah, kan, kaki tangan kita, kan, mungkin nombor akaun bank mereka, gaji mereka. Sebenarnya gaji pun sebenarnya adalah satu perkara yang sensitif juga, kadar gaji. Jadi yang itu pun sebenarnya tidak boleh didedahkan, ya. Jadi antara cara untuk kita mengawal dari segi pendedahan maklumat sensitif secara tidak dibenarkan ni ialah melalui kawalan akses, kawalan akses, supaya hanya orang tertentu sahaja yang boleh akses kepada data-data penggajian, supaya hanya orang tertentu sahajalah yang dibenarkan. Kemudian dari segi encryption ni macam yang kita dah sebut dahulu lagi, iaitu kita mengubah data ke dalam bentuk yang tidak boleh difahami apabila kita transfer, bila kita memindahkan maklumat. Maknanya kalau kita menghantar maklumat daripada satu pihak ke satu pihak, bila dalam maklumat tu dalam perjalanan, kalau ada orang yang boleh curi data tersebut tapi mereka tak faham sebab data tersebut telah melalui encryption. Seterusnya, ancaman yang ketiga ialah loss or destruction of data, ataupun kemusnahan ataupun kehilangan data.
Jadi again, untuk masalah kehilangan data ni, cara ni ialah kita laksanakan backup. Kita backup data kita di tempat yang secure, dan kita akan, kalau kita nak memulihkan kembali, kita laksanakan disaster recovery. Jadi yang ini sama saja, kalau kita lihat balik, ketiga-tiga ancaman ni sama saja across semua kitaran-kitaran lain. Yang keempat, untuk dalam proses penggajian ni ialah mengambil pekerja yang tidak berkelayakan ataupun pekerja yang larcenous, iaitu pekerja yang berpotensi untuk melakukan pengkhianatan lah. Melakukan pengkhianatan ke atas organisasi. Mungkin membuat fraud kan, membuat kecurian, membuat penipuan, benda-benda macam tu lah yang membuat masalah dalam organisasi. Jadi ini memang satu ancaman. Jadi cara untuk mengatasi masalah, kita mengambil pekerja yang tidak layak dan pekerja yang akan melakukan khianat, ialah dengan cara kita melakukan sound hiring procedures. Kita melakukan prosedur pengambilan pekerja yang baik, yang ketat, yang thorough, yang teliti. Kan, kalau kita kalau kita nak minta kerja pun, kita akan hantar CV kita kan, dengan sijil-sijil kita. Biasanya kalau kita hantar permohonan kerja dan permohonan kita tu tak lengkap, maka daripada situ lagi bakal majikan akan menolak permohonan kan. Jadi dokumen kita perlu lengkap. Kemudian dalam dokumen tersebut juga kita akan nyatakan kita punya reference, kita ni referee lah. Dan referee ni akan digunakan untuk apa? Apabila majikan, bila dia nak semak background kita, maka kalau mereka dah interview, dah temu-duga kita, dan mereka buat keputusan untuk ambil kita bekerja, biasanya mereka akan hubungi referee kita kan, untuk tanya tentang perwatakan kita kan. Mereka akan tanya kenapa kita berhenti kerja daripada tempat yang asal. Jadi daripada referee tersebut, mereka boleh menapislah. Mungkin dari segi CV kita nampak cantik, tetapi rupanya kita berhenti kerja daripada tempat lama kerana masalah disiplin kita. Jadi bila mereka menghubungi referee, mereka dapat verify lah benda tersebut. Jadi perlu pada sound hiring procedures. Kalau pekerja-pekerja yang biasanya melibatkan memegang wang, jawatan-jawatan yang melibatkan penjagaan aset, majikan juga akan hubungi, membuat police check, membuat pemeriksaan rekod polis. Mereka akan lihat dalam pemeriksaan rekod polis sama ada bakal pekerja ni ada tak rekod jenayah dengan polis. Jadi kalau ada rekod jenayah, maka majikan biasanya takkan ambil lah pekerja-pekerja seperti ini untuk memegang jawatan yang melibatkan mereka menyimpan aset, menjaga aset, memegang duit. Ancaman yang kelima ialah violation of employment laws, iaitu pelanggaran undang-undang pekerjaan. Jadi mungkin majikan dia boleh secara tak sengaja melanggar undang-undang pekerjaan, yang simple seperti tidak bayar caruman KWSP. Caruman KWSP dipotong daripada gaji pekerja tetapi tidak diserahkan kepada KWSP. Jadi itu adalah pelanggaran undang-undang. Jadi syarikat dia sepatutnya memelihara dirinya lah daripada melanggar undang-undang ni. Jadi untuk itu dia mesti ada documentation of hiring, mesti ada dokumentasi berkenaan dengan pengambilan bekerja. Sebab dokumentasi ni akan digunakan dalam court cases, di dalam perbicaraan dan sebagainya. Kalau tidak ada dokumen yang berkaitan, nanti syarikat akan menghadapi masalah. Kemudian continuing education on changes to employment laws, maknanya syarikat, khususnya Jabatan Sumber Manusia, perlu sentiasa mengikuti perkembangan perubahan ke atas undang-undang pekerjaan. Jadi kalau mereka sentiasa keep track ataupun mengetahui
undang-undang yang ada, jadi dapat mereka dapat lebih berhati-hatilah dalam segala tindakan yang mereka buat yang berkaitan dengan pekerja.